Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir Untuk perkongsian kali ni jelas nak orang kata apa? Kongsi sedikit cara-cara untuk mendapatkan duit daripada fotografi, ataupun macam mana kita boleh gunakan kamera kita untuk orang kata apa, menjana income. Sebab biasanya bila saya tengok dalam grup-grup fotografi di Facebook ni, kebanyakannya walaupun grup foto tu bukannya tentang wedding, tapi bila kita tengok saja grup foto yang ada dalam orang kata grup ataupun page fotografi yang ada dalam Facebook ni, kebanyakannya orang post gambar wedding je, gambar wedding, gambar model kan. Macam tak nampak ataupun orang-orang baru tak nampak ada genre lain ataupun ada peluang lain untuk buat duit tau. Dan mungkin orang yang post gambar wedding dalam grup yang bukan wedding tu, mungkin salah satu tujuan mungkin nak cari income ataupun klien kan. So tak salah pun. Cuma bila banyak orang post gambar wedding dalam grup-grup fotografi yang tak ada kena-mengena dengan wedding pun, mungkin orang beranggapan ataupun anak-anak muda atau orang baru tengok hanya itu saja cara dia orang kata apa nak buat duit. Selain daripada tu, ada lagi banyak sebenarnya cara lain untuk kita jana income dengan menggunakan kamera ni. Salah satu cara yang biasa orang buat ataupun sejak zaman filem lagi adalah stock foto. Stock foto ni maksudnya kita jual gambar kita. Ni kita boleh jual gambar secara individu. Maksudnya kita post dalam kita punya website ke, ataupun kita ada akaun sendirian, ataupun kita jual ataupun kita letakkan gambar kita kepada stok agensi yang ada banyak di online ni lah kan. Antara stok agensi yang biasa orang post ataupun orang share, orang simpan gambar ataupun orang buat bisnes kat situ adalah Shutterstock. Dia ada banyak lagi lah, Alami ada, Dreamstime ada. So benda-benda ni nanti saya postkan di orang kata apa, di ruang description tu nanti. Maksudnya dengan link ni sekali lah. Antara tempat yang kita boleh jual gambar tu adalah di Dreamstime, Shutterstock, Adobe Stock, Getty Image, ada Shutter iStock Photo lah, banyak lagi lah benda tu kan. Dan dia ada macam-macam kategori lah kan. Dan bukannya gambar saja, video pun boleh, ilustrasi pun boleh. Dan gambar ni biasanya terbahagi kepada, ada banyak kategori, tapi biasanya dua tu, commercial dengan non-commercial. Ataupun non-commercial ni biasanya orang panggil editorial lah. Editorial ni biasanya diorang gunakan untuk ilustrasi ataupun sokongan bahan berita lah. Contoh lah, dia nak pakai gambar banjir kan, walaupun banjir, nak buat artikel, ada orang nak buat artikel tentang banjir, dia tak ada gambar tu, dia mungkin boleh beli daripada Shutterstock ke agensi gambar tu, gambar banjir tu, untuk orang kata menguatkan lagi penceritaan dia tu kan. Tapi benda-benda tu editorial ni biasanya dia gunakan bukan untuk jual barang, dia just itulah, lebih kepada macam tu lah. Mungkin tujuan pendidikan, dia nak buat buku teks sekolah ke apa kan, gambar-gambar macam tu. Gambar-gambar yang jenis komersial ni pula, ni secara ringkas lah kan. Dia gunakan untuk menjual barang, produk ataupun mungkin perkhidmatan lah. So yang untuk detail benda tu, orang kata apa, macam mana cara nak jual gambar ke apa kan, kena masuk dalam website yang saya beritahu tadi tu lah. Website Alami ke Dreamstime ke apa, dekat situ ada detail-detail dia. Kita boleh tengok gambar-gambar apa yang ada dalam tu kan, macam mana gambar yang boleh dijual kan. At least kita buka minda kita sikit lah, bukannya kita nampak hanya wedding saja kan. Tapi benda-benda Shutterstock ni, bukan Shutterstock, stock foto ni, kita boleh jadikan dia passive income. Passive income tu maksudnya gambar yang kita letak kat situ dah berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun, dia boleh jadikan income kita walaupun kita tengah tidur ke apa kan. Dia kalau ada orang beli, dia tetap akan jadi duit kan. Pasal dia ada license dia tu. License dia tu macam mana tu lah, kita kena tengok lah dalam dia punya terma-terma dalam tu kan. Dia bukannya kita jual sekali, dia orang boleh beli untuk pakai dalam tempoh waktu-waktu tertentu. Habis tempoh tu, kalau dia nak guna lagi, dia kena bayar lesen lagi untuk dapatkan gambar tu. So selain daripada tu, banyak lagi, antaranya adalah product shoot kan. Product shoot ke, untuk ambil gambar. Sekarang ni ramai orang suka jual barang kan, jual barang orang kata apa, online kan. Bila jual barang online ni, kalau kita tengok gambar-gambar yang mereka, yang kebanyakan penjual online ni, ada setengah gambar tu orang kata macam gambar tu, produk tu bagus, tapi presentation dia dalam gambar tu mungkin dia pakai smartphone dia pun, lighting tak bagus kan. Mungkin kalau kita ada kepakaran dalam bidang lighting studio ke apa, kita boleh offer dekat individu yang jual produk tu untuk kita ambil gambar produk dia dengan orang kata lebih profesional kan. Bila orang tengok hasil gambar tu bagus, mungkin akan lebih menarik minat pembeli kan. Benda ni kita kena approach seller tu lah kan. Produk ni dia boleh benda kecil,
dan benda besar. Dan boleh juga makanan pun boleh juga, macam kalau kita pergi restoran-restoran dan ataupun orang kata apa, restoran ataupun warung-warung lah, yang mana-mana yang ada menu yang kita tengok macam gambar di menu tu macam tak berapa bagus sangat lah, ataupun gambar di orang kata masa nak di Grab Food ke benda-benda macam tu kan, dia tak berapa menarik lah. Mungkin kita boleh offer company tu, restoran owner tu kan, yang kita boleh ambil gambar yang lebih baik kan. Cuma sebelum offer tu kita kena ada portfolio lah. Maksudnya kita kena lah buat dulu, cubalah kita pergi kedai-kedai mana, kedai-kedai kawan kita ke ataupun saudara mara kita yang ada restoran, kita bawa nak bawa balik makanan tu mungkin susah sikit lah kan. Kita set up satu, bukanlah mini studio, pasang lighting, lepas tu ambil gambar cantik-cantik kan, kita buat portfolio makanan kan. Tapi benda tu kita kena ada minat lah kan. Kalau kita tak minat benda tu, kita buat tak jadi juga. So maksud saya ini salah satu cara ataupun cabang-cabang yang boleh kita gunakan untuk menjana income lah kan. Selain daripada tu banyak lagi real estate. Real estate ni macam harta tanah lah. Harta tanah, orang nak jual rumah ke, nak jual apartment, kondo kan, dia perlukan gambar yang bagus untuk menarik minat pembeli kan. Dan kita yang ada skill orang kata apa, foto ni, kita boleh offer kepada orang atau broker nak jual rumah tu kan, untuk ambil gambar property tu. Cuma benda ni kita kena pandai carilah. Dia tak ada, kalau kita tak ada portfolio macam mana orang nak tahu kan. Dan selain daripada tu banyak lagi contoh macam hotel, hostel kan, Airbnb kan. Benda-benda macam tu yang sekarang ni banyak orang yang buat hostel lah ataupun Airbnb untuk tujuan pelancongan kan. Cuma dalam masa pandemik tu dia stop sikit ataupun kurang orang datang. So bila dah boleh orang melancong sana sini ni, mungkin kita boleh offer kepada mereka yang menyediakan homestay ke hostel ke ataupun mungkin hotel kan. Kita ambil gambar bilik dia punya interior design dalam tu, susunan atur dalam tu, dan kita yalah untuk dia gunakan untuk menarik minat orang lah kan. So benda-benda macam ni mungkin ada orang tak tahu ataupun tak tahu macam mana nak buat benda tu kan. So bila tak buat, kita tak tahu, bila kita dah ada dalam market tu kan, kita dah approach orang tu, orang ni, benda ni dia lama-lama dia akan jadi biasa lah kan. Cuma ada setengah orang yang dah buat benda ni, dia tak ada beritahu orang lain pun kan. Dia dah ada market dia sendiri lah. Buat apa dia nak kecoh-kecoh kan, dia buat je lah benda tu kan. Cuma biarlah orang nak berebut dengan harga apa, wedding foto tu lantak korang lah kan. Dia tak peduli, dia dah ada market dia sendiri lah. Cuma kalau kita tengok wedding ni dah orang kata saturate ataupun dah ramai sangat juru foto buat kan, sampai harga nak naik pun susah kan. Maintain dalam 800, 1,500, 2,000, 3,000 macam tu. Dia payah nak pergi tinggi kan. Walaupun kos dah tinggi kan. Cuma apa kata kita try benda-benda lain kan. Macam Shutterstock tu, bukan Shutterstock lah, stock foto tu dia pasif lah. Benda tu ada masa lapang kita boleh buat lah kan. Ambil gambar-gambar produk ke apa kan, atau gambar-gambar yalah ikut human interest kan. Cuba gambar macam interior ke real estate ni semua tu lah, kita kena approach orang tu lah, individu tu lah. Dan untuk masa-masa akan datang ni saya rasa homestay, hostel ataupun hotel, dia mereka perlukan gambar-gambar baru lah untuk tarik pelancong menginap di tempat mereka kan. So benda tu kita kena offer servis kita pada dia orang lah kan. So kalau kita tak ada portfolio, kalau kena labur duit sikit lah kan, mungkin kita boleh menginap di hotel-hotel ataupun di homestay yang ada tu, ataupun kita just bagi tahu owner homestay tu kita nak buat portfolio kan, boleh tak kita ambil gambar itu ini lah, kita deal lah macam mana kan. So benda tu berbalik kepada orang kata apa, business skill kita lah kan. Cuma apa yang saya nak kongsikan dalam video ringkas ni adalah ada banyak cara lagi untuk kita jana pendapatan dengan fotografi dengan kamera. Tak perlu kamera harga 20-30 ribu pun. Ada kamera 2,000, 3,000 pun dah cukup lah untuk buat benda ni kan. Gunakan orang kata apa, skill yang kita ada tu untuk cuba market-market baru selain daripada market wedding saja kan. Banyak lagi kan, tak guna gaduh-gaduh harga kan. Kita angkat kaki cari benda lain yang mungkin boleh beri pendapatan yang lebih baik daripada wedding lah. Okay lah. Ada masa nanti kalau ada yang tak clear nanti boleh tanya, dan untuk link kepada stok foto ataupun website stok yang mana kita nak jual gambar tu, saya bagi di ruang di description je lah. Okay, jumpa lagi.